Selamat pagi, sekarang ada pukul 2 pagi, 26 Mac 2021. So, video ini seharusnya dilihat oleh semua lapisan masyarakat di mana telah berlaku pro-war ataupun pro-Code of the Silent yang telah dinyatakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid. So, video ini telah terdapat satu bukti yang kukuh di mana seorang pegawai polis jenayah dua paku telah selama 3-4 tahun ni buat kes non-stop, kes palsu dan non-stop terhadap saya. Saya adalah Nelson dari keluarga polis. Okay, abang saya polis, bekas polis lah. Bapak saya pun polis dan pun sudah kedua-duanya setelah meninggal dunia. Tetapi pada tahun 2016 saya dipilih sebagai pemimpin ketua penduduk dan saya mendapati bangunan kami terdapat banyak masalah yang dibina oleh Syarikat Pemaju Tan Sri Musa Hassan. So, sebab sejak itu kita buat banyak aduan dan disebab pegawai ini, beliau telah berani buat banyak kes palsu. Saya telah memberi amaran kepada dia, jangan cabar anak polis. Walaupun pada masa saat itu, saya adalah pengetua tadika. Tetapi beliau memang gelak saya dan nampak saya macam itu semut kicik. Tetapi dengan nama Ro, bapa saya bekas polis, dan nama Ro, ayah dan abang saya lah, saya telah sumpah saya akan tunggu masa menuntut balik nama baik keluarga saya yang selama ini anti angka bapa saya semua polis, tetapi pegawai ini telah kunis. Yang nama kunis ini bersubahat dengan atasan dia lah, telah buat banyak kes palsu terhadap saya sehingga saya akhirnya dijadikan orang gila. So, jangan tahan saya. Ini menuntut hak. Kalau pegawai polis tengok sini, kalau suatu hari awak sudah pension, orang macam ni buat atas anak awak, apa ajaran awak kepada anak awak, mesti fight balik. Kita kena lawan balik. Ini lawan. Tetap lawan atas kebenaran dan menuntut muka peradilan kepada keluarga saya, keluarga polis yang selama ini berkhidmat untuk melawan komunis pada zaman darurat. So, inilah. Sekarang saya bawa, pernahkah tuan-tuan dan puan-puan tengok? Pernah tengok satu pegawai polis takut kepada rakyat? Sebab saya telah buat aduan. Kita sudah buat aduan di Mac 4 hari bulan 2021 kepada JIF. Semua ini mereka tidak ada minat. Mereka di Bukit Aman, mereka tidak minat kepada Datuk Jamli Yahya. Mereka hanya guna komputer reply. Mereka dah cover. I tak tahu ini aduan ni ada dinampak oleh Datuk Jamli Yahya kah? Pegawai awak duduk dalam satu rumah. Rumah ini adalah rumah orang di-wanted. Pegawai tinggi awak orang di-wanted. Oleh terlibat dengan skim cepat kaya, sindiket Macau scam dan juga bos besar MBI. So, inilah hal ini. Dia sudah 4 jam, dia lagi sembunyi di dalam, tak berani keluar. Pernah tengok? Dulu pencuri takut polis. Sekarang polis takut rakyat. Polis takut rakyat, polis takut video direkam. Dan sudah 4 jam masih sembunyi di dalam. Jangan jangan mencabar rakyat. Ini orang tipu, buat kes banyak. Tipu semua Bukit Mertajana pegawai tahu. Kalau you nak selamatkan dia, tangkap dia. Hanya hantar dia pergi siasat dan memberi keadilan kepada rakyat. Ini only way you can save him. Dia sudah buat banyak kes tipu non-stop. Non-stop terhadap saya. Dan sekarang dia duduk dalam rumah pemaju. Dan antara satu pemiliknya adalah itu penjenayah yang diketahui di Mahu oleh polis di Raja Malaysia. So, inilah orang jahat ini. Kita kena, jangan kasih can. Saya sudah sumpah dengan ayah nama saya, abang ayah saya, mesti lawan, guna darah saya, tumpah darah saya, lawan sampai dia ke penjara. Okay, ini saja. Tak ada toleran. Sebab sebagai polis pegawai tinggi duduk dalam rumah penjenayah di-wanted, di Mahu oleh polis adalah satu kesalahan. Dan juga dia duduk dalam rumah saksi. Dia juga ada satu kepentingan untuk beliau sendiri. Ini tikui ini masih sembunyi dalam rumah
tidak berani keluar. Saya panggil dua seketika duduk luar. Tengok. Sebab dia buat tipu. Dia buat salah. Dia buat kes palsu. Dia nampak saya dia terlalu takut. Terlalu takut. Dia goncang. Dia betul-betul goncang. Dia punya kaki pun goncang. Takut. Sebab apa? Saya benar. Saya tahu undang-undang. Saya tahu undang-undang. Saya baca undang-undang. Saya merujuk apa yang undang-undang yang diberi oleh sebagai layak jerata. So, tolong baiklah. Dia masih sembunyi di dalam. Tengok. Polis takut security guard. Pernah tengok? Kalau you polis yang bermaruah, you polis yang berwibawaan, you polis yang berpegang kepada agama yang kuat, apa nak buat? Siasat. We love Malaysia. We love Malaysia, our country. We so love. Our lovely country is a Malaysia. Ini oranglah buat Malaysia hari ini. Buruk, nama buruk. Nama Malaysia buruk, nama itu apa dah? Polis di Raja Malaysia. Lagi buruk. Sebab dah? Dia boleh duduk dalam saksinya rumah. Ada video sebab gambar video kamu. Apa dia? Tulis! Buka pintu! Tulis! Kita dapat kami! Buka pintu! Today, 25 March 2021, apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara Abdul Hamid adalah benar. Sesuatu blue wall ataupun blue code of the silence telah berlaku di Malaysia tanpa halangan undang-undang. So, saya Nelson burung apabila. So, hari ini kita sudah nampak ada banyak kecurian berlaku dan kita berceki dan kita mendapati, kita sudah tahu polis ini, polis di Raja Malaysia telah duduk dalam satu rumah yang tidak ada tenancy dan juga rumah ini adalah rumah orang yang diwanted demi polis yang ditahu. Polis, jangan takut. Polis, you takkan saya dengan masa tak takut. Kenapa takut? Buka. Polis, pegawai polis di Raja Malaysia telah duduk dalam satu bangunan. Sebelum ini saya kena memperkenalkan saya dulu. Saya adalah Pegawai Manajemen Bawahnya Jabatan Kuasa. Kita mendapati baru-baru ini terdapat banyak aduan. Antara satu aduan, pegawai polis ini telah mempunyai satu kapak VVIP. Orang lain tak, hanya dia ada dia. Dan bangunan ini adalah bangunan diwanted oleh polis di Raja Malaysia Johor. Di dia, itu MBI. So tadi kita main, dia ada dalam. Tetapi sekarang, tak tahu dia sudah hilang, atau kita dia nampak kita mau masuk, atau sudah hilang, ataupun duduk di dalam. Kita berharap semua rakyat Malaysia nampak. Apakah ini pegawai polis? Tahukah ini pegawai polis telah buat banyak laporan palsu mendakwa saya. Kes 201, kes 506, dan juga kes pecah rumah. Okey, kesemua ini adalah direka oleh JL, Inspektor Polis. Dan kerokannya sudah duduk
lebih 2 tahun di sini. Dan dia adalah IO. Dia adalah IO. IO kes semua kes mahkamah. Macam mana seorang pegawai polis yang berpangkat tinggi IO boleh duduk di rumah saksi? Ini adalah ayat ini yang serius kepada saya mempercayai dia sudah ada buat banyak kes di atas orang lain. Dia buat saya 3 kes kenaya. Hanya upah lawyer saya pun sudah pakai 200-300 ribu. Ini orang jahat. Terus! Terus! You tak ada rumah semua pegawai kita sudah ada rumah semua you ketika ini. So you tak tahu. So inilah Malaysia hari ini. Mereka buat kes pencerabut. Tak ada saksinya. Dia sendiri buatnya. Dan di TV pun boleh dapat. Ini di TV kita satu sikit. Di TV tengok sini. Di TV yang suruh saya. Bukan. Macam mana ini kes semua palsu. Dan ada saksi. Dan bukan itu dalam pasal handphone. Apa you? Oi! You ada sewa sini ya? Oi! Oi! I cakap sama you. You know what lah? BMCT ya? Stay here. Hey, where, you got the parking ah? Where is your card? Wah, cakap jalan ah. Selamat malam lah semua. Saya sudah keluar dari lockup lah. Terima kasih lah semua orang take care untuk saya. Memang BNCT mau punya kes, kita kena lawan lah. 10 kali kena lockup pun 10 kali kita masuk lockup, kita pun kena lawan. Sebab BNCT mau punya kes memang satu penipuan lah ke atas penduduk BNCT mau semua. Terima kasih. Dekat ni atas. Atas satu, sini satu. Sini ya. Ini siapa? Dia punya bini punya VVIP lah. Wah, ada VVIP lah. So, inilah pegawai Kunis punya family punya buat case terhadap saya banyak. Okey, harap PDN nampak ini. So, inilah kita sudah monitor sudah lama. Pegawai ini salah guna kuasa dan duduk. Duduk, baik. Oh, ini kesian. Nanti aku pusing balik. Ini pegawai Kunis telah salah guna kuasa dengan kepentingan diri adalah jungle law. Saya halas. Ini adalah jungle law. Dia lebih kuat daripada something, I think. Dia boleh duduk sini dan lagi ada VVIP punya kapak. Orang lain tak ada. Dia saja ada. Okey. Dia dengan dia punya bini ada. Ini kereta VVIP tunjuk kepada semua orang. Inilah gaji ambil di belanja, rumah free, semua free. Kita sudah cek ini rumah tidak ada tendensi, tidak ada tendensi, dan dia sudah duduk sini rumah. Sama ada tendensi, tak ada tendensi. Bolehkah di Malaysia ini sebagai IO boleh duduk dengan rumah pengadu? Boleh ya? Kalau boleh ya, ini Malaysia baru, Malaysia boleh. Dialah buat saya, dia telah buat saya masuk Tanjung Rambutan. Dia buat banyak kes sehingga saya tak boleh tahan tekanan. So malam ini saya tunjuk kepada dunia, dunia Malaysia, macam mana salah guna kuasa dan kedudukan sampai mereka menyatakan saya melampas handphone di balai polis. Tengok muka saya. Dan first year mereka kalah sebab mereka gagal mendapatkan saksi untuk tunjukkan saya merampas handphone di balai polis, dan kes pun dijadikan DNAA, tetapi pasukan yang berhati hitam di Bukit Bertajam ni, mereka tidak putus asa sebab mereka telah menggunakan kedudukan pangkat dan menduduki pegawai. Banyak pegawai duduk di atas selama ini, tapi hari ini saya nak tangkap tikui ini sudah. Orang lain tak buat saya diam. Okey, saya diam. Okey, tetapi nampak video ni
please pindah dari kompleks ini. Kalau tak ada, lagi 3 hari saya akan buat lagi. Sebab ada pegawai-pegawai duduk di atas. So, malam ini, saya hanya tunjuk kepada semua rakyat Malaysia, macam mana pegawai boleh buat kes palsu. Sebagai seorang pengetua. Masa itu saya pengetua. Mereka kata saya ada terlibat dengan kes hasutan 506, 507 dan juga menghapuskan keterangan 201 dan juga terlibat dalam satu kes yang tangkap orang. So malam ini saya nak tunjuk apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado Tan Sri Abdul Hamid Bado memang terdapat salah guna kuasa dan kedudukan telah ke tahap yang menaniaya orang sebagai pengetua dan pemimpin di kompleks ini. So apa kita nampak? Mereka sanggup berkes non-stop. Sebagai seorang latar belakang, saya punya ayah adalah bekas polis Diraja Malaysia. Bapa saya dan abang saya juga bekas pegawai polis di Bukit Matajam. Tetapi mereka sanggup mendapatkan kepentingan mereka. Mereka telah terlupa mandat yang diberi oleh rakyat kepada dia sebagai pegawai polis untuk membanteras jenayah. Bukan membantu penjenayah untuk membuat lagi kes palsu menaniaya saya. Inilah saya memang marah dan mereka buat kes non-stop sehingga hari ini. Next month saya lagi kena bankruptcy sebab laporan demi laporan yang palsu dibuat oleh golongan satu lain ini telah mengubah saya dari seorang pengetua di tadika dijadikan sebagai seorang wira untuk fight for the rakyat, fight for the negara. Siapa yang cintai negara ini? Siapa yang cintai? Orang yang rasa cintai negara ini atau orang yang tangkap rasuah ini? Tipu ini cintai negara Malaysia. Kita rakyat Malaysia, kita sayangi negara Malaysia. Memang sayang. Keluarga saya telah dikorban banyak disebabkan melawan komunis semasa darurat. Anti angka saya, keluarga pun mati sebab kita melawan komunis untuk mempertahankan kesejahteraan Malaysia hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kita negara demokrasi. Apa yang kita dapat hari ini bukan senang. Terdapat banyak pegawai polis, anggota askar, terutamanya kita nama abang itu Melayu juga berkorban banyak untuk mempertahankan negara ini dari dikuasai oleh komunis. So tetapi hari ini kita nampak negara ini bukan dikuasai oleh komunis. Negara ini telah dikuasai oleh seorang polis hitam yang buat kes non-stop hitam menganiaya anak-anak polis saya. Saya telah memberi amaran kepada dia. You tangkap saya, you buat kes palsu kepada saya, you hantar saya pergi Tanjung Rambutan, saya keluar. Saya akan tunggu masa. Saya akan tunggu masa tangkap you balik. Sekarang dia di atas, dia tak berani keluar sama dengan family. Harap ini video ni boleh dinampak oleh Tuan Abdul Hamid. Sebelum ini saya bukan orang gila. Sebab orang ini, pegawai yang jahat ini, syaitan ini, buat kes banyak. Non-stop. Tipu saya pergi balai polis ambil IC. Tangkap saya. Lock up saya. Tangkap saya pergi bilik hitam. Nak tunduk saya. Nak pukul saya. Ini si jahat ini. Kita sudah marah. Rakyat sudah marah. Macam mana orang yang baik ini boleh. Orang yang siuman. Orang yang siuman sebagai pengetua. Banyak tadika.
boleh dijadikan orang gila. Hantar pergi Tanjung Rambutan. Semasa saya punya rumah diserang, diserbu. Selepas 8 jam, saya mendakwa pemaju bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan. Saya rumah kena diserang, diserbu, habis kereta, habis rumah. Tetapi saya pergi buat laporan polis, saya kena dihantar. Saya kena dihantar di lock up beberapa hari dan telah dihantar oleh seorang magistrat. Hakim magistrat yang menduduki nombor 1 Tuan Anas, nombor 1 kereta nombor 1 pemaju. Tolong bayangkan di Malaysia ini bukan saja polis buat kes palsu, mereka kena bersubahat dengan hakim magistrat. Saya ada bukti yang kukuh. Tuan Anas, Hakim Tuan Anas telah memakai kereta pemaju yang hantar saya pergi ke Tanjung Rambutan. Adakah ini adil? Ada yang ini adil. Bangunan ini Jabatan Bomba. Ada 2 plan palsu. Tuan Handam, you kena ikut belajar. You balik sekolah belajar dengan Tuan Tan Sri Abdul Hamid. Dia tahu, dia cuba ubah. You sudah tahu anak-anak buah you sudah salah. You tidak ambil tindakan wajar. Sebaliknya su saya, Ketua Bomba Malaysia su saya, kalah. Baru-baru ini 3 minggu kalah. Sudah ditolak. So inilah, kita benar, kita berani lawan. Kita benar, kita diri kukuh. Di Malaysia ni kita ada Perdana Menteri. Di Malaysia ni kita ada yang di-Pertuan Agong dan raja-raja yang sayang hamba-hamba patik-patik ini semua. Saya memang percaya video ini akan suatu hari dinampak atau dilihat yang di-Pertuan Agong yang sayang rakyat Malaysia ini. Blue War, ini adalah Blue War. Mereka telah buat banyak jahat. Mereka tidak kela. Mereka buat apa saja. Mereka boleh buat apa saja dengan DPP. Saya nak bagi tahu ni, apa yang ditimpa kepada saya bukan satu orang. Lagi satu kontraktor. Pemaju ini, Syarikat Tan Sri Musa Hasan, hutang orang 16 juta. Tak mau bayar. Tan Sri Musa Hasan, tengok sini. You ingat you Ketua Polis Negara. You sudah bawa IP sudah jadi gila. Tan Syarikat Pemaju Tan Sri Musa Hasan tak mau bayar kontraktor Mr. Wong sebanyak 16 juta. Dia tak mau bayar. Lepas itu juga Mr. Wong kena banyak kes. Lebih daripada saya. Hanya belanja kes lawan dengan polis, dengan DPP sudah lebih, kes lawyer sudah lebih 1 juta ringgit. Inilah Malaysia. Non-stop. Kalau kita ada suara berlainan, kalau kita benar, kita pegang kepada agama yang kuat. Kita percayai agama ini kita kena pegang kuat. Semasa sekolah saya suka belajar. Itu sejarah Islam. Kita kena mempercayai Tuhan. Tuhan adalah satu. Okey? Saya tahu Khalifah Omar, Osman, Abu Bakar, Ali, semua saya tahu. Tahun Hijrah. Sebab itu nama saya burung Ababil. Sebab saya belajar dari itu Al-Quran. Islam menyatakan bulang Ababil itu bulang Tuhan. So yang pegang kuat kepada agama. So orang-orang di atas ini, mereka semua ini, mereka sudah jadi syaitannya ajaran. Lali semua. Mereka buat saya jadi gila. Sudah gila, mereka akan cakap ini sudah orang gila. I think saya orang gila yang paling bijak di Malaysia. Sejak kemerdekaan ini. So sorry kalau ini live slow I tahu. Saya akan sorry lah, saya di luar.
Tapi kalau line slow, you tengok balik, dia akan okey balik. So inilah kita nak bagi tahu. Terima kasih. Kita tak boleh membenarkan polis suka tangkap-tangkap. Minta ini, minta itu. Ini sudah melampau. Rakyat sudah kena ada kesedaran. Apa yang selama ini saya buat aduan, saya mendapati pegawai polis buat salah, kalau you buat aduan di jeep, dia turun pangkat, dia potong gaji, dia tak takut. Dia tak takut. Kenapa? Dia hanya jatuh pangkat. Lepas itu, turun gaji. Suatu hari, dia punya geng sudah jadi. Pegawai yang naik pangkat di Bukit Aman, dia naik balik. So, ini apa yang telah terjadi di Malaysia ni. Tuan Nick Rose, OCPD, telah membenarkan pegawai-pegawai dia telah menjadi saksi lebih kurang 20 orang. Telah dijadikan saksi dalam mahkamah lampasan handphone atas saya. Cakap saya melampas handphone. Mereka nampak saya, tapi saya tak pernah tengok mereka. Kemungkinan besar balai polis pada pedai ini ada hantu lah. Pegawai hantu. Bila saya kena tangkap, saya tak pernah tengok mereka. Bila pikot, mereka, pegawai dua paku perempuan itu cakap, dia tangkap saya. Itu hantu lah. Itu hari tak nampak hantu. Sebab itu kita mau sedar. Rakyat kena sedar. Polis ini sudah dibenci. Bukan dibenci. Polis Bukit Mertajam yang buat kes palsu ini telah menakutkan penduduk saya. Penduduk di atas yang 500 ini tidak berani tampil ke depan. Sebab apa yang saya buat selama ini mereka buat ke atas saya, penduduk saya takut mereka kena tangkap dan kena hantar ke Tanjung Rambutan. So inilah Malaysia. Sikit-sikit pekauman. Kita jangan guna pekauman. Kita sayangi negara ini. Semua rakyat, tak kira bangsa, Sabahan, Salawakin, orang Melayu, abang-abang Melayu, abang-abang India, Cina, sepatutnya di negara ini kita aman mamok. Orang yang politik yang buat negara ini, huru hara. Kita buat aduan atas, orang politik tutup. Dan di sini saya nak buat satu penjelasan. Perkara ini kita telah buat banyak laporan polis berlamai-lamai. Perkara ini kes jenayah dilakukan oleh Syarikat Pemaju Tan Sri Muhammad, kita telah buat ke atas SPRM. Disebabkan orang yang terlibat, you help me, I help you. So, jadikan pengadu yang cerdik, maksud saya, pengadu yang ada bukti kukuh, saya yang kena tangkap. Saya ada saksi. Saya punya saksi bukan satu orang. Saya punya saksi ada sekurang-kurang 200 orang. Penduduk di atas ini semasa memberi perjanjian adalah pejabat. 528 ini ada pejabat. SMP pun ada pejabat. Tetapi bila kita angkat kunci, Pemaju sudah buat tipu. Dia kata ini adalah rumah. So, tuan-tuan dan puan-puan tahu apa perbezaan. Dalam tanah lebih 4 hektar ini, kalau kediaman, dia hanya boleh bina 280 unit lebih kurang. Kalau office, dia boleh bina double, 500 unit lebih dengan syarat sistem keselamatan bomba kena ikut schedule 10. Setiap unit kena ada sprinkler, kena ada pintu rintangan api. So, ini sebab itu mereka dapat double punya profit. Tetapi, bila kita angkat rumah, kita nampak bukan sahaja salah 10 dia mereka tak ikut, tidak ada sprinkler. Mereka sudah terlupa. Jabatan Bomba Malaysia sudah malu. Kalau Brook War, Jabatan Malaysia sudah buat rakyat malu. Open challenge saya. Tuan Handam saya open challenge. Dia sudah Red
code of the silent. Semua tipu bangunan ini. Saya cabar Tuan Handam, Ketua Bomba Malaysia. Apa yang dikatakan saya malam ini adalah tak betul. Tangkap saya, membawa saya pergi ke mahkamah. Di sini saya nak memberitahu kepada semua rakyat Malaysia. Jabatan Bomba, pegawai-pegawai dia telah bersubahat, berkongkol dengan arkitek, meluluskan CCC tanpa buat checking. Bukan sahaja bangunan ini semasa CCC diluluskan pada tahun 2016 September 9, bangunan ini tidak ada satu unit pemadam api di tingkat 8 hingga 23 tingkat. Tidak ada satu unit alam. Tidak ada satu unit fire detector. Kemungkinan besar Jabatan Bomba hantar pegawai-pegawai buta, tak boleh nampaknya, mai buat checking dan membeli sokongan. Tak malu kah? Tak malu? Setiap kali bersolat dengan saya, bukan nak ambil tindakan. Setiap kali bersolat dengan saya, hanya nak tahu apa yang kita tahu mereka buat kesalahan dan kecacatan mereka. Kecacatan keselamatan. Tak malu. Ahli-ahli bomba. Kita bukan nak cara ahli-ahli bomba. Kalau bangunan ini, malu kah? 528 keluarga duduk di atas. Tidak ada satu unit pemadam api. Tidak ada satu unit alam. Semasa CCC diluluskan. Pada tahun 2016 September 9 hari bulan. Tak malu. Lagi tak cakap saya gila nak cabar. Kita kena ikut law di Malaysia ni. Dengan salat perlembagaan nombor 8 menyatakan kesamarataan. Kita rakyat Malaysia ada hak menikmati undang-undang yang sama. Tidak kira bangsa. Tidak kira itu siapa. Sama you ketua polis ataupun you adalah pengemis. Adakah bangunan ini di atas ini? Saya tunjuk. Sebab bateri memang habis. Adalah bangunan di atas ini. Hanya duduk orang Cina? Tidak. Hanya nak bangunan ini hanya duduk orang Melayu? Tidak. Hanya bangunan ini hanya duduk orang India? Tidak. Kita ada duduk semua bangsa. Termasuk orang Taiwan, orang Singapura, orang luar negara. So inilah. Malam ni tolong share. Saya bagi yang di Pertuan Agong nampak. Kalau saya di Europe, kalau saya di Perancis, kalau saya di Germany, kalau saya di US, saya berani melawan rasuah yang terlibat dengan pegawai-pegawai tinggi. Saya sepatutnya mendapat reward seorang rakyat yang bertanggungjawab. Tetapi hari ini sebab saya membocorkan penipuan Syarikat Tan Sri Musa Hassan, saya mendapat reward, bukan reward, layanan. Ini orang jahat duduk atas buat kes palsu. Dan juga saya mendapat reward sertifikat orang gila. Solah ini Malaysia. Mereka telah mengubahkan kehidupan saya dari seorang pengketua. Bila saya keluar daripada orang gila hospital, mereka sebarkan mesej kepada ibu bapa saya. Jangan pergi sekolah dia. Dia orang gila. Dia orang gila. Dia orang gila. Inilah orang gila. Kenapa takut? Tuan Handam. Kenapa you boleh kalah dalam court? You cakap sama you anak-anak pegawai. Sebab buat jahat. Tuhan nampak. Tuhan nampak. Tuhan yang Amat Esa yang nampak. Kita kena mempercayai. Mempercayai Tuhan. Kita juga kena ikut kedaulatan undang-undang. Kita kena taat setia kepada negara dan juga yang di Pertuan Agong. Tetapi hari ini, bangunan ini terlibat dengan polis jahat. Bangunan ini terlibat dengan arkitek.
yang tipu. Bangunan ini terlibat dengan bomba. Mereka sekarang hari ini, mereka bukan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara Malaysia. Mereka taat setia kepada penipu, pemaju Tan Sri Musa Hassan yang melibatkan diri dengan banyak kes penipuan skim cepat kaya. Ini orang banyak pandai. Dia akan kata, saya penasihat saja. Sebagai bekas Ketua Polis Negara Malaysia, anda seharusnya sentiasa sensitif. Anda sentiasa kena sensitif. Skim cepat kaya ini, anda sudah tahu. You sudah terlibat dengan penasihat, Moonspace, MBI. Dan inilah tadi itu pegawai duduk dalam rumah MBI. Okey? Ini bangunan ini. MBI telah PAM masuk duit banyak-banyak di sini. So harap polis Johor nampak sita harta. Kenapa hanya disita itu hartanah MBI skim cepat kaya di Penang saja, tak disita bangunan ini? Kemungkinan besar itulah, itu siapa? Buaya besar, penipu besar, Tan Sri Musa Hassan ni tak ada orang berani sentuh. Takut. Inilah keluar. Inilah apa yang dikatakan hari ini Ketua Polis Negara Abdul Hamid. Saya mempercayai video ini telah dinampak oleh semua itu menteri. So lah, jangan tahanlah. Ini kes rakyat mau justi. Rakyat mau justi. Rakyat mau mempercayai sistem kehakiman. Rakyat mau justi. Rakyat mau justi. Dan Zuraida tengok sini, Zuraida. Zuraida tengok sini, Zuraida. You nak kawal ini kes sampai bila? You duduk mana tempat? Itu semasa, itu apa? Parti Harapannya masa, Kerajaan Harapan, you jadi, itu apa? You jadi Menteri Perumahan. Kita sudah bagi memorandum. Betul? Apa you buat? Apa you buat? Cover. Zuraida tengok sini. Lepas tu lompat sini, lompat sana. Lompat lagi, cover. Atas duduk banyak orang. Zuraida, tak malu kah? Jabatan awak ada 2 plan tak sama, tak malu. Kenapa panggil pegawai awak pergi lapor polis? Ini saya bagi tahu semua rakyat Malaysia. Kenapa pegawai dia pergi lapor polis? Saya bagi tahu. Selepas saya buat membawa banyak penduduk bagi memorandum kepada itu masa mereka parti harapan, ada harapan. Itu Zuraida metai lah. Dia pandai dia cakap. Tapi apa ya buat? Kita balik tahun 2018 bulan 8. Saya masih ingat. Okey. Kita balik tukar kerajaan baru. After few months, pegawai khas Alan telah dijadikan director one of the company ini. Inilah Malaysia. Kita buat komplain, dia pegawai jadi director antara satu company ini. Inilah Malaysia. Lagi satu. Sini memang apa? Sini memang masalah. Kita tak berani komplain kepada YB sini. YB punya office. Development office telah dijadikan YB office. I punya telefon sudah masuk. Terima kasih. Thank you.